nama pun you belajar. So you perlukan ada pendedahan dengan benda-benda lain. Mungkin kena buat marketing sikit ke apa ke kan. Tapi bila dia kata, saya tak pernah, saya tak buat kerja-kerja HR, dia jadi tak happy. Okay, itu pertama. Tapi macam Madam Azrin cakap juga, kita kena tahu boundaries kita kat mana. Kalau hari-hari kena angkat besi ke apa ke pun tak boleh juga kan. So sebab tu pentingnya untuk kita tahu pertama our own limitation dan yang kedua background company tu sendiri. Okay, itu yang kedua. Tempat intern masuk awal kalau boleh ikut tarikh lah 28 hari bulan 2. Okay. 28 kan? Betul lah. Madam, macam mana sewaktu tempoh intern? Okay, student perlu minta pengecualian seperti menunaikan umrah dan lain-lain. Contohnya kahwin, bersalin. Bersalin ni susah sikit kan? Okay, kahwin ataupun menunaikan umrah. Company UiTM tak bagi cuti. So kita tak ada peruntukan cuti untuk student intern. Okay, kita expect student intern datang kerja ketika hari bekerja lah. Tak ada cuti umrah ke cuti sakit pun sebenarnya tak boleh. Tetapi kalau you nak minta cuti, you kena apply pada syarikat pada you punya company yang you dah kerja tu. So saya tak boleh cakap, I cannot say on behalf of the company because some company have different policy kan. Mungkin dia ada sikit lah macam dia kata okay since you work with us 6 months, you boleh dapat 1 hari atau 2 hari cuti sakit ataupun apa-apalah. Ada certain company dia kata boleh cuti, contoh you kata cuti sakit. So dia kata boleh MC tapi kena ganti balik. Kalau company cakap macam tu kita ikut. Ataupun ada company kata okay you can MC tapi kena tolak allowance. Tolaklah allowance pada hari tersebut. So you have to follow lah that company's policy. Tapi kami sangat tidak menggalakkan student untuk ambil cuti yang terlalu lama. Contohnya cuti nak buat umrah. Cuti nak buat umrah ni kalau tak silap saya seminggu ataupun 2 minggu. 10 hari kalau tak silap saya. So it's very very long. So menunaikan umrah ni memanglah apa orang kata rezeki kan you nak pergi umrah. Tapi kalau boleh you dah tahu dah 28 Februari sampai Ogos ialah tarikh praktikal. Cakap dengan parents, jangan pergi. Boleh ke? Maksudnya plan betul-betul. Ini bukan masa untuk pergi ke umrah lah. Itu yang saya boleh cakap. Dan kalau boleh bukan masa untuk awak bersalin juga. Bersalin, yelah cuti beranak. Ada student kan, ini bukan masanya lah kalau boleh. So please plan ahead. Jangan cakap, saya tak, ini tak sengaja ke apa ke kan. Cuti pergi Australia ke, kan kita dah boleh rentas negeri, dah boleh pergi US. You pun kata nak pergi US. Hold dulu that plan, selepas bulan 8, pergilah kat mana-mana awak nak pergi. Awak nak pergi ke hujung dunia pun pergi, tak ada siapa pun yang boleh halang. Tapi kalau pergi minta cuti yang terlalu lama, contoh seminggu nak pergi overseas, bukan umrah saja, overseas ke apa ke, you are asking us, kalau boleh saya pun tak tanyalah kan. Kalau boleh kat sini, since you all ni semua ODL, ada yang mungkin dah kahwin, pregnant, nanti saya kena cari, kena tahu juga data kot benda tu. So kita boleh tahu apa ni, ada ke tak kes tu kan. Kalau boleh jangan. Kalau kata boleh ni kita praktikal ni boleh kot saya mengandung. Jangan dulu. Sebab dia akan mengganggu. Bila you mengandung mungkin you perlukan banyak cuti apa semua. You praktikal tau. So ada markah dekat situ. Nanti akan ada image. You akan your image akan tercalar sikit lah. Daripada company-company akan cakap kenapa lah Asyik minta cuti je kan. Kalau contohnya cuti sakit, saya rasa tak ada masalah. Mungkin cuti satu ataupun 2 hari kot nak balik kampung, saya rasa company tak adalah teruk sangat yang tak bagi kot kan. Tapi kadang-kadang memang ada company dia kata boleh cuti, contoh cuti sakit, tapi tolak allowance. So you cannot do anything about that lah. You have to accept it lah as it is. Alright? Okay.
Saya tak nasihatkan Irina untuk buat umrah pada bulan 2 sampai bulan 8 ni. Minta maaf lah, bukannya nak cakap apa, tapi you kena plan betul-betul lah. Bagi tahu dekat parents, plan balik bila nak buat. Okay. So kalau company besar tak ada yang terima kita, boleh ke mohon intern? Ini saya rasa Madam Azrin dah ceritalah tadi pasal kerja di kilang. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kilang ni memang kerja dia mencabar sikit. Cabaran dia tu lebih lah. Okay. Alright, Syakil. Muhammad Syakil. Untuk mini transcript, ada certain company yang minta. Kalau apply mini transcript dari HEA, perlu clearkan outstanding fees terlebih dahulu. Soalan saya, UniLI ada tak bantu pelajar dari segi deal dengan HEA untuk bagi kelonggaran supaya HEA keluarkan mini transcript tanpa clearkan outstanding fees dulu? Ini adalah bidang kuasa penyelaras program. Jadi Syakil boleh mintanya PP awak untuk uruskan mini transcript ni. Okay? Saya harap menjawablah. UniLI bukan bidang kuasa kami. Apa lagi? Okey, Tengku. Madam, untuk bidang tu kita kena mohon ikut kos kita ke? Contohnya macam OM tapi mohon position HR. Okey, berkenaan dengan job scope. Sebenarnya tak ada masalah pun kalau you student OM tapi you dapat contohlah dekat finance department kan macam jauh sangat kan. Kalau dah tak boleh sangat, of course lah we want to practice what we learn dekat campus kan. Tapi kalau tak boleh sangat sebenarnya tak ada masalah. Kalau macam terpesong sedikit lah job scope tersebut. Sebab certain company, contoh macam saya pun ada jumpalah case. Company tu dia nak ambil student intern tapi dia tak ada kosong di department yang sesuai dengan student tu. Contoh student finance, dia tak ada kosong dekat finance. So dia masukkan sekejap student ni dekat management ataupun dekat management lah, okay, dekat HR contohnya. Sebab ada satu student praktikal yang lama akan habis sebulan selepas budak baru masuk. Okay, jadi dia punya plan ialah dia place you dekat management, dekat HR contohnya. Nanti bila student praktikal yang lama tu dah habis, dia akan masukkan you dekat finance balik. Pun ada juga macam tu, you know. So sometimes they have their own arrangement lah which we don't actually know. So sebenarnya tak ada masalah dan kita memang nasihatkan student untuk lebih flexible. You have to be flexible, you know, in term of job scope ni. As long as it's dia tidak macam mengganggu sangat fizikal, contohnya kena angkat besi ke kan, dan tak mengganggu waktu kerja hari-hari kena balik pukul 12.30 malam ke. I think it's okay sahaja, tak ada masalah. Okay. Apa lagi kerja OM, mohon HR lah, itu tu tak ada masalah lah. Kalau boleh be flexible on that. Sebab kita tak boleh nak macam too rigid. Macam saya nak juga kerja dekat mana? Kerja dekat bidang finance sebab saya student finance. Sometimes they have their own arrangement lah which we don't actually understand kan maksudnya. Okay, Imran, bagaimana jika ingin kerja di bank? Kalau kita perlu mohon kerja di HQ, saya rasa cawangan tak ada masalah. Kalau bank ni dia ada their own setiap cawangan dia ada dia punya own administration, so you boleh apply dekat situ lah. Kerja spa ke kerja SPA? Dapat kerja SPA kot. Tak mungkinlah awak dapat kerja spa kan? Time intern ni Putri Nina. Macam mana ya? Oh, dapat jawapan kerja SPA. Okey. Putri Nina ni mesti tengah apply kan? Tengah tunggu jawapan. Kita kalau kes macam ni, this is a very special case lah sebab tak banyak. So apa yang saya boleh fikirkan ialah kita transferkan, kan boleh kan macam tu? Maksudnya kita transferkan you punya you ambil kerja di SPA tu, you berhenti dekat company yang you tengah practical tu, you kerja di sekejap. Dia ada beberapa pilihan. Yang pertama, you minta
start kerja dekat SPA lambat sikit. Maksudnya selepas habis intern. Okay, itu yang pertama. Tapi bukankah kalau kerja SPA ni maksudnya awak guna diploma? Putri, saya pun tak berapa nak, kan setahu saya kalau awak apply dan awak dapat sekarang sebab awak tak habis degree lagi. So maksudnya awak apply dan awak kena guna diploma. Bermaksud awak kena berhenti belajar. Naik IB dululah benda ni. So ni nanti kalau tu awak kena PM kami untuk lanjut. Sebab yang saya tahu kerja SPA ni bila awak apply awak akan ikut qualification yang awak ada sekarang. Sekarang mungkin awak ada diploma. Jadi awak guna diploma. Bila awak nak kerja dapat kerja SPA, awak nak berhenti, bermaksud awak kena berhenti belajar degree. Tak kisahlah masa tu awak part berapa pun. Sebab tu this is quite unusual case lah. You have to PM first. Right? Okay, Asnita nak tanya jika ingin bekerja di bank. Salah. Kita terlibat dalam kemalangan. Okay, semasa intern dan maybe kena warded. Intern kita dibatalkan atau kena repeat. Alright, so kalau kejadian macam contoh you cuti lama sebab kemalangan dan sebagainya. Contohlah awak warded 2 minggu. Jadi selalunya apa yang kita buat praktis kita, awak akan habis 2 minggu lambat. Macam tadi habis berapa hari bulan Ogos? Saya pun tak ingat tadi berapa, 14 kot. 14 Ogos bermaksud awak akan habis around 28 Ogos. Orang lain dah habis 14, awak lambat sikit. Macam tu. Tak adalah sampai dibatalkan. Tapi kalau kata warded sampai 6 bulan, batal lah. Takkanlah nak ni. So awak settlekan dulu. Maksudnya awak cuti khas. Kalau awak warded terlalu lama. Tak boleh kerja, terlalu lama sampai 6 bulan, contohnya 5 bulan. So kita akan nasihatkan awak untuk cuti khas dan semester depan tu datang balik untuk praktikal. Tapi kalau kata 2 minggu, sebulan macam tu, biasanya awak cuti sakit sahaja. Lepas tu awak akan habis lambat sedikit daripada kawan-kawan. Itu saja. Boleh, tak ada masalah. Company umum tanya company macam Mercedes, Toyota, Honda, Produa, Proton, boleh tak ada masalah asalkan HQ. Bukannya showroom Mercedes bukanlah, dia ada HQ dia kan. So asalkan HQ tak ada masalah, apa-apa company je try. Jangan orang kata, jangan limitkan Petronas. Kalau tak silap saya ada satu Mercedes Honda motor tu, Honda Civic, apa nama dia tu pun ada. Alumni kita kerja dekat situ, memang in charge on student practical pun ada. So jangan limitkan tu like Petronas kan, cari company lain. Tapi mestilah company tu HQ lah. Internship akan guna CGPA SEM 4 ataupun SEM 5. Setakat yang you ada. So kalau you apply sekarang bermaksud you akan guna 4 semester. Sampai semester 4 lah. Okay, Akil. Waalaikumsalam. Adakah kita digalakkan apply menggunakan di intern website yang khas dibuatkan tersebut atau kita get detail email? Okay, it's up to the policy of the company. Some company they have their own department for practical, right? So they have in their website, dia memang ada click here to apply for internship. Then you apply guna itu sahaja. Kalau company biasa, contohnya you pergi macam Honda ke apa ke, and then dia tak ada pun macam tu. So you cari HR dekat tempat tu dan you apply through that. Email, kalau ada detail person yang in charge for internship program, go that maksudnya. Okay, kita biasanya kalau contoh macam kami, kalau kata ada company yang email kami cakap, okay kita perlukan student. So saya akan letak di group lah dan juga nombor telefon PIC. You can contact that PIC or email that PIC. Majlis Belia Negeri, itu bukan company. Majlis Belia Negeri, saya tak rasa dia macam sesuai sebab dia bukan yang, dia tak besar lah maksudnya. Dan bila tak besar, job scope pun kecil. Tu yang nanti jadinya awak akan kena
sapu sampah, buka pintu, vacuum office. Sebab company kecil-kecil lah. Tak semestinya, boleh saja syarikat sedia berhad. Yang penting syarikat itu stabil. Kalau nak tahu dia stabil ke tak, tengok dia ada website ke tak. Dan dia punya pekerja berapa. Kebanyakan company memang sedia berhad lah. Okay, tak ada masalah. Bukan company berhad sahaja. Diploma puteri, dia kalau diploma maksudnya, contohlah awak dapat jawapan tu sekarang, awak kena berhenti di degree awak sekarang. Jadi sama juga kalau contoh awak tengah praktikal, awak dapat jawapan daripada SPA, awak kena berhenti degree. Sebab awak gunakan awak punya diploma. Okay, Afin, kalau MC hari 2 macam demam ke gastrik ke kena ganti tak? It depends on the company. You have to ask your company lah when you already in the company, you dah practical. So bila awak nak kena MC satu hari atau 2 hari, awak kena inform you punya supervisor macam mana cara dia punya arrangement tu. Ada company macam saya cakap tadi kena ganti, ada company kena tolak, tak ganti tapi kena tolak allowance. Ada company cakap tak perlu ganti langsung, so it depends. Saya tak boleh nak cakap sebab policy berbeza-beza. Company courier macam JNT Post Laju boleh, HQ juga betul. Jangan JNT Klebang tu tak boleh lah. Contohnya company tersebut dah hantar surat jawapan dan terima kita bekerja untuk tarikh sekian-sekian melalui email saja. Jadi sebelum kita buat kata putus, proper ke kita request? Okay. Tak ada masalah. Bukanlah nak request for short interview. You can ask the company, the person in charge for details. Tak ada masalah. Okay, berkenaan dengan details skop bekerja ni, yang saya nak ceritalah, certain student bila dia dapat jawapan daripada syarikat kan, memang company tu sendiri cakap, dia kata okay, awak akan ditempatkan di department sekian-sekian. So kalau keadaan macam tu memang sangat baik lah sebab you dah tahu, oh saya akan ditempatkan di department ni dan adakah awak nak terima ataupun tidak, depends on you. Okay, memang ada company dia memang dah cerita siap-siap. So which is very good. Apa detail scope dan sebagainya. Pejabat Pendidikan Daerah, saya rasa ada je yang apply yang praktikal di PPD, tak ada masalah. Mana-mana daerah pun boleh. Hotel boleh, Wan Syafiah tadi saya dah cakap mana-mana hotel pun boleh. Tapi hotel ni sekarang kan zaman hotel dah banyak buang pekerja. Ni saya cakap je lah, banyak buang pekerja. Lepas tu pula orang banyak nak duduk hotel. Kan ada banyak hari tu kes viral yang check in pun sampai pukul 8 apa semua. Takut pula nanti awak yang kena jadi housekeeping. Itulah challenge lah maksudnya kan. Madam, pihak UiTM ada provide insurance coverage untuk student intern ke? Ya. Anda semua masih pelajar intern. Anda semua masih pelajar UiTM sampailah awak habis intern nanti. Jadinya awak memang di bawah tanggungan UiTM. So kalau contoh company kata minta you buat PCR. PCR kan mahal sikit kan? So boleh pergi ke klinik kerajaan, bawa kad matrik dan cakap saya nak PCR untuk buat internship. Boleh, tak ada masalah. Kalau accident, you ditanggung di bawah hospital kerajaan lah, boleh pergi hospital kerajaan, free sahaja, tak ada masalah. Tapi memang ada certain company yang bagi student tu panel klinik pun boleh, tapi jarang lah. Okay, sebab student ni kan student praktikal sahaja. Sekiranya mohonlah settle FMB, kena mohon di HQ. Tapi kalau HQ hantar kita di cawangan lain, boleh ke? Macam contoh Medi tadi kan, you minta dekat HQ KL, tapi dia hantar Medi Limbungan. Sebenarnya tak boleh lah, kalau boleh elakkan. Kalau boleh elakkan. Sebab kalau contoh, kalau kita cerita pasal branch ni, macam contoh McDonald, dekat Limbungan ni ada ke? You all ni semua background management kan? Ada ke office yang you nak handle maksudnya? So apa-apa pengiraan semuanya pun dia hantar pada HQ balik. So you tak akan ada perlahan apa-apa. Kecuali mungkin bahagian F&B lah nak sediakan
makanan dan sebagainya. So, tak sesuai lah. Okay. Alright, Syah Zafika. So you have to, if they accept you, you apply and then they accept you, you have to verify with them lah. Apa sebenarnya, kat mana dia nak tempatkan. If berlakunya harassment in the workplace, boleh ke mohon tukar tempat intern? Harassment, harassment terbagi kepada beberapa, contohnya physical, sexual, mental harassment, something like that, emotional lah. Okay. Pertama, mesti kena ada bukti, kena tunjuk dekat kami bukti. Kalau harassment, kedua, settle dulu di peringkat tempat kerja. Maksudnya kalau dia bagi you harassment, dia tampar muka you, report dulu di HR. Okay. So mungkin HR akan uruskanlah tukar tempat, tukar you punya department dan sebagainya lah. Okay. Tapi kalau HR pun cakap, alah, tak nak ambil risiko ataupun tak nak campur tangan, you datang kepada kami dan kita akan buat siasatan. Bukan terus-terus sahaja tukar tempat intern. Mesti siasatan perlu dibuat. Maksudnya betul ke tak you punya claim yang you di-harass. Contoh you kena pukul, kena tampar contoh kan. Mesti nak tahu saya kena call lah you punya supervisor, ada tak kejadian macam tu berlaku ataupun tidak. Contoh kalau you kena sexual harassment dalam message, tunjuk dekat kami dan sebagainya. Kena ada siasatan. So jangan expect you kena pukul hari ni, lepas tu you bagi tahu kita, esok you boleh tukar tempat intern. Jangan expect macam tu lah. Sebab kadang-kadang benda tu memakan masa juga. Dan bila nak tukar tempat intern, kita tak carikan, you kena cari sendiri. Bahagian sales representative tak boleh apply lah kan? Tak boleh. Okay, anything regarding to sales, we don't allow. Company yang ada dalam KLIA, boleh ke kita apply? Bukan ke company yang dalam KLIA tu maksudnya kedai-kedai ke? Kalau kedai-kedai saya tak rasa boleh lah. Kalau company tu sendiri tak ada masalah. KLIA tu sendiri tak ada masalah. Rasanya kita ada seorang ataupun dua orang yang bekerja di airport. Yes, airport also can. Airport KLIA, Johor, mana-mana airport lah yang ada dekat Malaysia ni kan. Kalau apply ke big for company. Yes, PwC is very active on taking our student. A lot, as they like IB student. PwC sangat suka kan IB student dan finance student. Saya tak tahu kenapa. Tapi PwC memang ramai student kita yang yang kerja di PwC. Lepas tu kena serap lagi. Very good. So tak ada masalah. It is very acceptable. Okay, Mazli. Madam, kalau student tu tak dapat mana-mana company untuk intern, UiTM ada sediakan internship program, mestilah tak ada. Tak ada jawapan dia. Okay. Dia tak ada sediakan internship program. Kita ada sediakan tempat untuk intern sahaja. Macam Madam Azil cakap tadi kan, dia perlukan 2 orang pelajar di bawah unit practical untuk bantu kita lah. Okay, Madam, kalau saya apply internship dekat college vocational, boleh, tak ada masalah. Because college vocational ada their own management. Cargo, what kind of cargo? Cargo KLIA, boleh, tak ada masalah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, is it acceptable if kita tak dapat intern on our main study scope but instead kita dapat kerani saja or customer service? Customer service cannot. I won't allow it. You takkan dapat kerja kerani lah. Faham tak? You takkan dapat satu job title tau. You are not working as an executive. You are not working as a kerani pun. Your job scope itu. So memang student ni, takkanlah you expect you kerja terus-terus dapat especially the first few months lah, maybe the first 2 months, tak mungkinlah dia akan bagi you kerja terus executive level kan. Of course they have to give you a very low level punya job scope. Lepas tu tengok kalau budak ni okay, dia akan bagi you a little bit more responsibility, so on and so forth. So pada saya tak ada isu pun. Customer service tak boleh lah. Kerani tu ialah job title. So job title
Tak ada orang yang praktikal dengan job title. Job title dia adalah student practical. Intan, JPN, JPJ boleh saja Nabila, tak ada masalah. UniLI ada sediakan list of suggested company ke? And ada tak list of yang not suggested and red flag? Ada, sekejap lagi saya share. Madam, kita kena bagi tahu ke kita akan start intern? Kalau perlu bagi tahu, bagi tahu. If you want to send email, okay, kalau you nak send email kan, apply, nak hantar empat-empat tu kan. Tu, dalam email tu, ini pun ethics lah. Jangan hantar kosong je. Jangan hantar salam saya nak apply internship, ini adalah dokumen saya. Jangan buat macam tu. Tulislah sikit kan, nama saya ni, nama saya apa, nama saya Sharifah, saya daripada UiTM Melaka, sedang belajar course UM contohnya. Lepas tu sedang mencari praktikal. Praktikal akan bermula 28 hari bulan Februari hingga Ogos, selama 6 bulan. Dan ini adalah nombor telefon saya. Saya lampirkan resume dan dokumen-dokumen yang berkaitan. Macam itulah, jangan kosong macam tu je kan. Memang dalam surat permohonan dah ada, tapi people will read your email first. Kalau bahagian risk management department, mana-mana company. Okay, risk management department mana-mana company, boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi HQ, insurance company tak boleh. I won't take any risk. I don't want to take any risk. Walaupun you cakap, oh dia HQ, dia saya kena apa bahagian ni, tak ada. Saya tak nak ambil apa-apa risiko langsung. Sekejap Naklah cakap. Kalau tempoh tu ambil kita tapi dia nak tempoh tak boleh. Memang kena 6 bulan. So kalau dia nak ambil 4 bulan saja, buang dia daripada you punya dia punya apa ni, list company yang you nak apply lah. Kat mana senarai. Okay. Sekejap, apa lagi? Kalau apply dekat majlis daerah boleh. Tapi majlis daerah ni selalunya slow. Theme park boleh. Melaka punya theme park rasanya ada yang apply. Okay, I nak tahu yang theme park ni because dulu ada dekat Melaka student apa tu complain kena buat kerja yang mereka tak sepatutnya buat dan mereka request untuk pelajar request untuk keluar daripada um, uh, theme park lah, theme park dekat Melaka ni kan. Jadi again tanya sama ada you boleh tak bertahan kalau kena bagi makan dekat binatang ke dan sebagainya, you kena tanya dulu lah diri sendiri sama ada you capable or not. Okay, tu nasihat I lah. Tapi kalau let's say you berminat dengan theme park mungkin sebab you tak tahu task. That's why sebelum you terima nasihat I, tanya skop kerja dulu. Tanya betul-betul skop kerja. Make sure ada black and white. Okay? Sekejap saya nak share dekat awak. Mana so sebenarnya kat mana-mana pun boleh, tapi terpulanglah pada pelajar tersebut sama ada dia boleh ke tak boleh apa orang kata terima tanggung macam tu. Mana? Saya tak jumpa lah kat mana saya simpan saya lupa. What else? Tak ada nak specific job. You just have to specify your
program sahaja. Daripada situ company akan inilah dia akan fikirlah okey. Of course lah student HR mesti dia nak tempatkan di HR kan, maksudnya takkan nak tempatkan you dekat sebolehnya, kalau boleh tak naklah tempatkan you kat tempat lain, tapi kalau dia dah bagi juga, so it depends on you. Okay, Maidan kalau unit trust company tak boleh stop di derivative brokerage tak boleh, tak nak. Sebab itu semua akan minta student untuk yes, unit trust company ni yang under CIMB and then the bank kan, tu kita memang tak kasih lah. Hospital boleh, hospital biasanya hospital private lah, KPJ, hospital ada HQ ke? KPJ Pantai, kalau dekat Melaka ni ada Mahkota dan sebagainya. Lepas tu kat KL lagi banyak. Hospital boleh, ramai student kita praktikal di Pantai Melaka. Kalau dekat KL pun adalah beberapa yang kerja di hospital. Sebab hospital they have their own management. So of course they can. Saya tengah cari senarai tapi saya tak tahu kat mana saya letak. Nanti saya share lah dalam group. I think I can share in group. Kita ada senarai sebenarnya, senarai pelajar, senarai unit di UiTM. Macam dan juga person in charge yang you kena apply lah. Macam contoh, you nak practical di unit corporate. You tak boleh apply kepada Madam Azrin. Sebab Madam Azrin hanya bertanggungjawab untuk student yang nak praktikal di unit praktikal saja. Okay. Kalau you nak kerja di unit corporate, you kena jumpa ataupun you kena email dengan Puan Hidayah. Dia yang kat situ lah. Kalau contohnya kita ada INET, bukan, kita ada IPSIS. Untuk student master kan pun ada ambil student practical, you kena jumpa dengan Dr. Azlin. Macam tu lah. Kalau ada certain unit. Tapi saya tak ingat dekat mana saya simpan benda ni. Nanti saya akan share dekat saya akan share dekat dalam group lah, tak ada masalah lah. Okay? Alright. Kalau pernah bekerja di PwC, boleh ke apply? Pernah bekerja, tengah bekerja ataupun pernah bekerja? Kalau pernah bekerja, of course you can apply there. Econsave boleh ke madam? Econsave HQ. Mana-mana mestilah HQ, tidak boleh Econsave lah, Econsave satu tempat tu saja. Hospital government, saya rasa hospital government dia tak ada ambil student intern. Sebab yang akan ambil student intern ialah KKM. Kementerian Kesihatan lah, bukan hospital government. So sebab tu saya tak rasa hospital government ada ambil internship lah. FYP, it's the same. Sebenarnya, okay, you all takkan buat thesis lagi dah. Okay, you all akan buat internship report saja. Tapi internship report itu adalah nanti you kena buat report berkenaan dengan company yang you tengah intern tu. Itu sahaja. Very easy lah student zaman sekarang ni kan. Student you all lah. You punya masa ni untuk buat. You don't have to do thesis anymore. What if I'm considered to defer what kind of exchange program? You nak defer semester 6 for an exchange program, maksudnya you nak go to this program and then you nak cuti lah kan? Boleh, tak ada masalah, tapi kalau kes-kes macam ni saya nasihatkan awak jumpa PP dulu dan dapatkan advice from your PP lah on this. Kami ni unit practical, kami hanya terima saja. Kalau student kata dia nak defer lah. Macam tu.
Kalau kata dia nak cuti, cutilah maksudnya. Kami terima sahaja keputusan. Tapi selalunya kita akan minta student untuk jumpa PP lah. PP lebih tahu. Okay, sebab biasanya PP yang lebih, dia yang nak student ni GOT dan sebagainya kan. Tak boleh protege yang talent. Saya rasa protege yang talent program tu bukannya internship. So tak sesuai lah. Kes intern luar negara. Tak pernah ada orang buat lagi. So kalau awak dapat, kita akan uruskan lah, maksudnya kita akan I mean we will, benda ni macam kita akan tanya dengan timbalan dekan, timbalan rektor, HEA dan sebagainya. Tapi kalau awak berminat, why not? Apply sajalah. Internship ni apply lah dulu. Kalau dapat, bagi tahu kat saya. Bagi tahu dekat kami, nanti kita akan, sebab saya pun tak tahu polisi dia macam mana. Because we never have experience on that. Okay? Apply je, tak ada masalah. Tapi nanti jangan cakap, oh madam saya kena ulang alik kat Singapura, saya tak tahan ke apa ke. Jangan macam tu lah, because you choose that kan. Lagi ada soalan? Okey. Saya tunjuk sikit contoh kes. Ini contoh kes dah lama lah. Intern di syarikat yang small. Dekat sini kan. Ini masa dah lama lah ni, saya pun dah tak larat nak tengok kes-kes yang terbaru-terbaru ni. So dia kata OT tak bayar. Company macam kerah tenaga intern sepenuhnya sebab bos berhentikan semua staf permanent mereka, yang tinggal hanya budak intern 5 sahaja. Nampak tak? Dia try to manipulate you. Ini contohnya company di Batu Berendam, MF Technology Supply and Services. Ini memang dah masuk dalam kita punya list, blacklist company. Okay, ini intern di syarikat yang kecil. Citra Damai, Auto Sedia Berhad, Seksyen 18 Shah Alam, bla 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 bla. Pada waktu melapor diri, baru saya tahu berkata apa yang kena dilakukan, termasuklah mencuci tandas, mop, menyapu tangga dan sebagainya. So, tahanlah dia kan. Tiap-tiap hari kena cuci tandas. You bukannya belajar dekat universiti tu sapu tandas. Tapi please be flexible. Maksudnya ringan tulang lah. Maksudnya kan, contoh kalau nampak ada lantai tak bersapu, sapulah sikit-sikit contohnya. Tapi kalau kata hari-hari kena tak ada pegang file pun, hari-hari kena pegang penyapu, tu masalah lah. Sebab tu kita minta kerja lah di company-company yang memang dia tahu apa dia nak bagi dekat pekerja, dekat dia punya student. Okay. Yang ini kerja di bidang berbeza. Okay. Dia kata SV dia baik. Tapi problem satu je. Saya kena belajar buat report yang sangat banyak. Lepas tu saya belajar 7 report dan approximately 20 lebih report. Sebab saya include dalam closing and reporting, bla bla bla. Okay. Adalah masalah kan? Jadi saya nak tanya Miss, apa patut saya bagi tahu SV saya? Sebab kalau saya mohon ringankan workload, saya tengok akak-akak sini semua banyak kerja, kadang-kadang sampai malam. So kerja dia macam mana? Kalau macam ni macam mana? Kita cuma cakap welcome to the challenging world. Learn to adapt with the environment. Certain things kita memang tak layan lah. Contohnya kalau macam ni. Ini maksudnya bidang skop kerja yang tinggi. And there's another situation where macam contoh macam student ni, dia kata dia nak bincang dengan SV. Then why not? You kena belajar dulu untuk negotiate you punya issue with your supervisor. Jangan macam harapkan kita sahajalah. Sebab ini ialah training juga untuk you. Besok dah kerja, you nak harapkan siapa? Takkan you nak telefon saya balik kan? Cakap, oh saya kerja banyak. So,
ada certain yang melampau yang kita tak boleh apa, kita tak boleh terima. Contohnya macam tadilah, hari-hari kena pegang penyapu, tak pegang fail langsung, tak boleh lah macam tu. Kena harass, kena marah. Kena marah tu pun apa orang panggil, subjektif lah kan. Tapi kalau yang ada tangible what should we call, explicit punya proof, contohnya you kena harass, kena pukul contohnya, sampai kena masuk hospital. So itu kita tak boleh terima lah. Kita akan cuba untuk uruskan dengan you punya apa ni, pertukaran dan sebagainya lah. Tapi tak adalah kot kan. Takkanlah you kerja tiba-tiba orang nak pukul you, pelik pula kan. Kalau contoh lain, kalau contohnya kerja banyak kerja dan sebagainya ni, biasa tahan je lah. Memang itulah. Semua orang pun memang banyak kerja. Kadang dia kena kerja 2-3 kerja. Certain student, sometimes they have to handle few projects at one time. Memang tak boleh, memang tak boleh tak boleh belah lah orang kata kan. Tapi that's one thing that you have to learn lah. That's the reality lah. Okay. Ni bekerja di syarikat yang kecil. Semester sekarang ada satu pensyarah bagi tahu saya, student dia kata dia kerja di college. Lepas tu dia kerja di college, lepas tu dia kena headhunt. Tu pun satu. Maksudnya dia kena cari student yang, college swasta kan, diorang punya aim. Tahun ni kita kena 1,000 orang dan sebagainya. Student intern yang kena cari. So you have to do the marketing dan sebagainya. And they have KPI pula tu, satu bulan kena at least 10 ke 15 orang. That's very long. So you have to tell your advisor lah kalau kejadian macam tu berlaku. Okay. Allowance adalah hak syarikat. Syarikat nak bagi OT ke tak nak bagi OT itu terpulang pada syarikat. Syarikat nak bagi allowance ataupun tidak also terpulang pada syarikat. Bekerja di syarikat takaful, insurance unit trust and fund management. Pelajar diminta untuk membayar yuran kursus, mendapatkan lesen bagi melayakkan mereka menjadi ejen insurans dan diminta untuk mendapatkan beberapa orang pelanggan dalam masa sebulan. Jika tiada customer, praktikal akan gagal. Dia ugut you. So that's one is wrong lah. Okey, tata cara mengisi surat pengesahan hanya setelah anda benar-benar pasti akan menjalani LI di syarikat yang dipilih dan anda akan isi Google Form. Tak isi bermaksud tak berminat. Okey, ini adalah senarai syarikat yang disenarai hitamkan. Kalau boleh tolong jauhi daripada syarikat-syarikat ni. Macam contoh yang saya tahu, Unifil. Unifil ni dekat area Seremban, kalau tak silap saya. Dia punya workplace sangatlah horror, sangat teruk. Tak selamat dan sebagainya. Honda ni kita sarankan dulu masa sebelum ODL sebab Honda tak bagi student datang ke campus untuk jumpa advisor lah. Tapi since ODL semua pakai online kan, jadi kita bagilah buat masa sekarang. Nanti kalau kata tak ODL lagi tu nanti kita tengok balik macam mana. Ada banyak lagi sebenarnya daripada ni, banyak lagi. Nanti saya akan show, nanti saya akan tunjuk. Kes-kes lain kebanyakannya syarikat-syarikat kecil. Selain daripada menjalankan kerja asas, pelajar juga diminta basuh toilet, sapu sampah, menguruskan hal-hal peribadi dan rumah tangga bos, pulang alik ke bank, menipu pelanggan dengan memberikan klausa palsu, tidak memberikan workstation yang sesuai berdepan dengan sikap rakan sekerja yang teruk lah. Okay, dan lain-lain. Selalunya company yang dah stable ni, contohnya apa, Pekeso ke apa-apalah kan.
they have their own kadang-kadang macam waktu PKP macam ni, kita dah dia dah memang work from home dah tak payah datang kerja. Hari tu masa PKP tu lagi teruk. Sebab student kadang-kadang memang dia sampai kena ugut. Tak datang padahal uh, padahal tengah PKP tu. Tapi kalau tak datang, kena datang curi-curi. Kalau tak datang, kena tolak markah. So tak boleh lah macam tu. Ya, ada Adam. Company yang kita blacklist. Nanti saya share dalam group. Madam, kalau company kita terlibat dalam jenayah, wah, adakah kita perlu buat laporan atau kita hanya menarik diri dari UiTM? Pertama sekali bagi tahu kami lah. Nanti kita akan advise you untuk buat apa. Okay, jenayah-jenayah kalau tahu ni berhenti terus. Tak payah, maksudnya berhenti terus dan biasanya kita akan minta you buat, tengoklah kes tu macam mana kan. Buat laporan polis juga. Sebab tak nak student kita terlibat. Takut-takut dia akan libatkan student juga masa tu. Kalau katalah kantoi ke apa ke, nanti you kena. Okay. Tapi janganlah. Biasa kalau you kerja dekat Pekeso ke, dekat Shopee ke, HQ Shopee, takkanlah dia buat penggubalan wang haram kan. Janganlah kerja yang macam tak tahu kat mana, ceruk-ceruk mana tu. Tu yang jadinya kadang-kadang macam-macam yang kes-kes pelik macam tu. So just go for, kalau you kerja kat kementerian PPD ke apa ke, tak mungkinlah dia buat penggubalan wang haram ke ataupun human trafficking ke, tak adalah. Culik budak ke kan. Okay, ada masalah kesihatan in term of apa? Kalau you ialah OKU, it's better for you to inform in the to the company lah, or inform in the resume ke dan sebagainya, tak ada masalah lah. Kalau kata masalah kesihatan contoh asma ke ataupun ada alergi, boleh je letak dia di resume. Okay, ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya buka sampai 4:30 lah kot. Lagi 3 minit. Ada soalan lagi? Okay, kita ada appointment hospital ke apa ke tu nanti atas budi bicara, ya betul. Atas budi bicara company. Okay? Ada lagi nak tanya? So, sekejap lagi saya akan, NGO company is not advisable because NGO hence the name, they don't make any profit, so maybe you don't get any allowances, but if you okay then tak ada masalah. Cumanya they might not have a very proper structure, organizational structure lah. So nanti you kena buat semua kerja tu, kita tak nak macam tu. Lagi? Ada lagi nak tanya? Bukan bulan berapa kami start intern ni? 28 bulan 2. 10 kali dah saya sebut. Yes, 28 tu start intern. Start hari pertama bekerja. TM, TNB, HQ ni bukanlah dekat KL aja. Dekat Melaka pun ada TM punya HQ. Dekat Bandar Khabar tu. Dekat Johor pun ada.
Maksudnya, awak tahu kan kalau macam TM tu, dia kan ada macam, saya pun tak tahu nak cakap apa, macam kios kot dekat dekat setiap taman tu dia ada dia punya own branch kecil-kecil tu. Itu tak boleh. Tapi kalau dekat dekat negeri tu punya HQ boleh, tak ada masalah. Perlukah kita tanya skop kerja? Tak perlu tak perlu tanya skop kerja dulu. Nanti bila you company ni dia tengok awak ni daripada contohlah, awak ni daripada finance. So dia pun faham lah, oh ni budak finance. Takkan dia nak letak dekat tempat lain contohnya macam tu. So kalau dia rasa dia tak ada kekosongan di finance, dia tak akan terima awak. So tak perlu tanya pun skop kerja apa. Kalau nak tahu skop kerja, selalunya ketika sudah interview. Ketika masa interview tu, sometimes they call you for interview session, especially big private company. They will call you for interview. Either telephone or they ask you to come physically lah, since now we no longer have lockdown, right? So they will ask you to come or they will call you. Ketika itu, at that moment, then yes, you can ask for job scope. Tapi not to, I mean, you can ask for your job scope lah. Tapi not in the 4 documents. Tak sesuai. Sharifah Iman ni program apa? Program apa? HR ni ke apa ke? Bila boleh sediakan dokumen dan apply for internship? Okey, kami akan sediakan borang permohonan tu selewatnya minggu depan. Sementara awak nak tunggu ni, awak buatlah awak punya CV dan juga cover letter dan juga resume. Bila dah dapat, terus nanti boleh minggu depan dah boleh terus apply lah. Okay, I like that spirit, that semangat tu. Boleh ke apply internship di universiti lain? Boleh. USM, UTM, UUM, UITO, UTEM ada ambil student kita. Boleh ke dapatkan guarantee letter untuk insurans sebab ada company yang minta? Sebenarnya insurans setiap company ni bila you nak start nanti kita akan bagi insurance letter tu. Tapi kalau nak awal nanti saya bagilah semua. Senang. You boleh attach sekali maksudnya. So dia tahu. Finance ya PM saya. Sharifah Iman nanti PM saya. Madam kalau kerja investment bank tu macam tak boleh. Ijaz. Seperti kenanga. Saya tak galakkan lah. Sebab kita pun ada previous experience student. Boleh kot Ijaz kalau kenanga ni. Try lah dulu tengok macam mana. Try lah apply boleh saya bagi. Madam boleh ke kita hantar dokumen permohonan tu ke by hand ke company tu? Some company they have their own website. Macam tadi ada tanya kan, perlu website ke tak? Some company they have their own website. You have to apply through the website. Some company they ask you to go email. By hand ni saya tak apa-apa nak pasti sebab zaman-zaman COVID ni tak boleh nak travel dan sebagainya. But if you know the person in charge, then why not? Tak ada masalah. Okay, as long as you know who's the person in charge is, you boleh hantar pada dia, then it's okay. Tapi selalunya zaman sekarang ni memang kita dah pakai website je lah, website, email dan sebagainya. But why not kalau you nak hantar by hand? Derivative companies ni apa Derivative tu macam investment juga lebih kurang kot. Company saham macam tu lah lebih kurang. Atau finance. Lebih kurang macam tu. Boleh kot saya rasa. Oh ada lagi satu untuk student finance. Dia apply di ni. Apa tu? Apa kita nak panggil tu? Macam alah saya lupa lah ada satu company tu. Yang itu boleh tapi saya lupa nama company tu apa. Nanti saya check balik lah. Untuk student finance lah selalu. Tak ingat lah. Komoditi emas dan juga minyak kelapa sawit. We have to see the background of the company first.
we have to see the background of the company first. So if you want to apply, you apply. If you choose that company for your internship, and if we think that it's not suitable, then we will reject. We will reject lah benda tu. Tak ada masalah. LinkedIn, Jobstreet, mau kerja. Kalau ada, apa salahnya? Tak ada masalah. Betul. Company-company government semua tiada allowance. University saya tak pasti. UiTM memang tak ada allowance lah. Tapi kalau U lain, saya tak pasti. Mungkin dapat, mungkin tak dapat. Tapi kalau government sector, langsung tak ada. Jobstreet itu sendiri, boleh. Korang ni kan nanti tanya company Jobstreet, company Shopee, nanti ujung-ujung kilang juga yang kau minta. Badan berkanun kebanyakannya ada allowance. Okay, thank you for the info. Lagi? Okay. Sekejap saya dah jumpa dah. Senarai syarikat. Let's see. Macam mana nak ni last lah. Lepas tu kita boleh adjourn our meeting. Okay. Ini adalah senarai yang kita dah blacklistkan. Nanti saya akan tak boleh buka besar Kenapa tak boleh? Nanti saya akan letak di dalam Google dalam group lah. Okay, kita ada lebih kurang 31. Lepas tu ini senarai syarikat yang boleh dipohon dan juga faedah-faedah yang ada lah. Macam contoh macam ni, Melaka Wonderland ini kan Madam Azrin yang cakap kena apa? Kena bagi makan ikan. So tapi dia ada bagi juga. Lepas tu kalau tak silap saya ada yang dapat hostel dan sebagainya. So kita ada senaraikan. Ini pusat pendidikan yang boleh dipohon untuk latihan industri. Contoh macam UTEM, PIKOM, apa lagi, MIKOS, UPNM, Kuito, UTHM, so on and so forth. Okay. Ini adalah agensi kerajaan yang boleh dipohon untuk latihan industri. Macam-macam lah. Ada berapa ni? Tak tambah pun nombor. 61, 62, ada lebih kurang 70. Okay, dan list ni sentiasa di-update. Maksudnya, so mungkin kadang-kadang syarikat ni, contoh kan macam ni, contoh Melaka Wonderland Theme Park. So kalau banyak sangat aduan, so mungkin kita akan masukkan dia ke dalam list senarai hitam. Okay. Lepas tu ini adalah maklumat penempatan latihan praktikal UiTM Bandaraya. So kalau you berminat praktikal di UiTM Melaka dan juga Alor Gajah, boleh hubungi person in charge ni. Okay, ni nombor telefon dia, ni email dia. Contoh kalau nak dekat unit sukan, so jumpalah dekat Encik Muhammad Syaifullah. Jangan tanya dekat Madam Azrin. Madam Azrin tak tahu. Okay, nanti dia akan uruskan. Selalunya student yang bekerja,
student kalau ada subjek memang kena kerja di UiTM Bandaraya Melaka. Alor Gajah pun tak boleh, memang kena di Bandaraya Melaka lah. Kalau you IT Leto Cafe ni saya rasa kita kena saya akan ini kena apa kita panggil KIV dululah sebab Leto Cafe ni ditutup sekarang ni sebab PKP kan. So macam tak nampak hura-hura nak buka. Jadi ini kita KIV dulu. Tapi kalau awak contact Madam Upi pun mungkin dia akan cakap tak buka lagi lah. Okay. Lagi apa okay, kalau you duduk di, kalau you praktikal di UiTM, student boleh mohon college lah, duduk di college. Dan boleh kita usahakan untuk apa ni? Usahakan untuk apa kita panggil tu pengecualian bayar. Okay, dan ini adalah senarai hitam. Nanti saya akan sharekan dalam group lah. Tak ada masalah. So kalau you nak apply, tengok dulu senarai hitam tu. Yang penting tengok dulu kalau senarai hitam tu ada ke tak. Kalau tak ada, tak boleh try, boleh cuba. Apply lah, bursa boleh, tak ada masalah. Advisor FYP memang kita tetapkan. Awak tak perlu pilih lah, kita tetapkan. I-Palm Oil Corporation boleh. Media kalau unit trust tak boleh, financial boleh. Financial investment service macam IPO, I-Saham, bursa boleh. Sebab nature dia, kalau tak silap saya lah, nanti saya akan confirm balik dengan pensyarah finance kan on benda ni. Nature dia macam bukan mencari customer kan. Macam mana? Mana-mana yang macam nak cari customer kena headhunt tu memang kita tak benarkan. Okay, kita akan stop 4.45. Saya bagi masa 3 minit lagi. Ada siapa-siapa yang nak tanya last soalan terakhir? Okay, semua student semester 6 akan ambil EET. Nanti you ambil je lah EET tu. Dia akan ada masa untuk kalau kata kena datang ambil, akan kena datang. Kalau kena datang, sekarang online kan. Tapi kalau tahun depan saya memang tak pasti. So kalau kena datang untuk ambil EET, company kena bagi pelepasan. Kita akan keluarkan surat lah untuk bagi pelepasan pada student untuk datang ambil EET. Itu tak ada masalah, memang keperluan untuk semua student. Okay, last question is by Aisyati. Saya tutup sesi hari ni. So, kita jumpa di group. Kalau ada apa-apa information, saya akan bagi. Terima kasih kerana hadir. Afin, nanti PM saya kalau nak reconfirm apa-apa. Okay, so terima kasih kerana hadir. Sekejap lagi kami akan bagi Google Form untuk isi maklumat untuk buat surat permohonan. Kita akan tutup hari Jumaat. Minta tolong semua buat sebelum hari Jumaat sebab dapat cepatlah awak akan dapat surat permohonan tersebut dan cepatlah awak akan dapat apply. Okay, dan grup tu adalah 100% untuk student KBM sahaja, bukan student kampus-kampus lain. Sebab kadang-kadang ada terselit 2-3 orang daripada Palam lah, daripada mana-mana, Jengka lah mana. Okay, so please kalau nampak, tolong bagi tahu dekat kawan awak tu, itu bukan untuk kita. Itu bukan untuk dia, untuk kita sahaja. Okay, setakat ni saya tengok ada dalam 390 tadi yang saya tengok. So saya nak tahu jugalah berapa student yang kita ada. Okay, thank you very much. Terima kasih Madam Azrin. Terima kasih juga untuk pelajar saya Fazira dan juga Siti Zahara sebab tolong kami hari ini. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I adjourn our meeting. Saya akan end the meeting for all. Okay, Assalamualaikum. Thank you, Madam. You're welcome. Thank you, Madam. Thank you, Madam.